Chief akan memerhatikan gerak-geri Rosemary. Sekali je nak melintas ke kawasan compound depan tu, Chief dah bersedia dengan satu Scar L di tangan beliau. Dan kita okey, nampak macam Rosemary, alamak, Rosemary Rosemary tidak akan ditembak oleh Chief. Satu perkara yang sangat mengejutkan. Adakah ada strategi ataupun perkara yang lain yang bermain di minda pemain-pemain Loops? Dan ini merisaukan. Kalau dia tahu ada satu orang dekat situ kan, berkemungkinan besar mungkin daripada study yang dibuat oleh Loops, itu adalah checkpoint untuk keempat-empat pemain daripada pasukan Alter Ego untuk berkumpul. Itu lebih menakutkan daripada hilang seorang. Ya, mungkin itu yang menyebabkan dia menangguhkan tembakan. Tapi saya rasa Rosemary pun tahu. Dia nampak parachute turun dekat kawasan prison. Kalau kita tengok tadi, dia scope sebentar, M16 scope 4 kalau tak silap saya tadi. Dia scope kat kawasan atas tersebut. Dan Loops malangnya waktu dia membidik atau melihatkan kepada salah seorang daripada itu, dia tidak ada scope. Walaupun dia ada Scar L, tapi hanya iron sight saja. Jadi kalau dia melepaskan tembakan tapi dia tak confirm dapatkan knockdown, dia akan membazirkan peluru, satu. Dan satu lagi adalah membazirkan informasi yang dia bocorkan tersebut hanya untuk sesuatu yang tidak pasti. Jadi mungkin itulah yang menyebabkan diorang double ataupun triple thinking yang diorang lakukan. Dan tak apa, fine. Kita tak tembak sekarang. Tapi sebelum ini mereka pernah memerangkap Alter Ego. Saya yakin Alter Ego tidak akan terhantuk dua kali ataupun tak akan masuk ke lubang yang sama dua kali. Mungkin kali ini mereka dah pun tahu mereka kena berjaga-jaga dengan kawasan penjara tersebut. Mereka takkan lalu pun ke kawasan itu. Yep. Tepat sekali. Dan GG Gaimin Gladiators pada hari yang terakhir ini di tempat yang ke-10. Menakjubkan. Boleh dikatakan menakjubkan lah, sebab ada banyak kata-kata yang tidak baik dikeluarkan untuk mereka. Kenapa dipilih sebagai pasukan special invite, dan kita dah pun bincang di hari yang pertama. Kemudian prestasi juga agak merudum untuk Gaming Gladiators. Tapi di hari yang terakhir, mereka ingin membuktikan sesuatu yang kalau dalam bahasa Inggerisnya, it's not how you start, it's how you finish. Jadi tak pastilah sama ada Gaming Gladiators ni mampu ataupun tidak untuk melakukan perkara tersebut, sebab ada lagi lebih kurang 6 pasukan yang memerhatikan mereka untuk mencuri tempat yang ke-10 itu sudah pun pasti. Dan dengan 3 game lagi yang berbaki ni, tak boleh ada kesilapan kecil. Dan kesilapan kecil tu kalau dilakukan, pastinya akan memakan diri dan confirm Fras penonggeng untuk mana-mana pasukan sekalipun lah. Bukan setakat Gaming Gladiators. Mereka dah pun jauh datang daripada setiap pelosok negara, setiap pelosok dunia untuk membawa bendera negara mereka untuk dikibarkan di peringkat global untuk tahun 2023. Jadi untuk 3 game terakhir ni, saya berharap sangat ada banyak sangat pertarungan yang kita tak jangkakan berlaku. Ya, betul. Tapi itulah, sebut pasal apa, diorang dah cuba yang terbaik semua kan. Saya rasa Zerzia sangat underperform. Sangat tak keterlaluan untuk kita kata diorang kali ni bukan Zerzia yang sebenar. Ini Zerzia yang mungkin tak sama langsung dengan sebelum-sebelum ni. Bukan saja daripada sudut gaya bermain kan. Mereka pasif, mereka tak dapat defend apa-apa compound, mereka tak dapat untuk buat apa-apa serangan yang baik. Malah untuk dapatkan top 5 dengan 4 orang itu pun tak pernah mereka lakukan. Dalam beberapa game yang kita mainkan, dah 22 game yang kita mainkan, jarak mereka dengan Agon IX adalah sekarang ini 21 mata. Bukan mata yang sedikit sebenarnya untuk mereka kejar ke nombor 11 tersebut. Ini adalah satu misi mustahil. Safe to say, selamat untuk kita katakan, Zerzia adalah pasukan pertama yang terkeluar daripada saingan untuk dapatkan 11 terbaik tersebut. Kecuali kalau saya dibuktikan salah. Dengan 3 permainan mereka mampu untuk mengutip 50 lebih mata. Dan dalam masa yang sama, mereka kena mengharapkan geng-geng yang ada dekat best of 11 ni dengan geng-geng yang ke atas ni semua flop, semua tak dapat mata. Itulah benda yang sangat sukar untuk dilakukan. Ya, bercakap pasal Zerzia, sedang pun kita lihatkan kepada mereka. Wah, berpusing-pusing. Oh, makin rapat pusingannya. Dan Tulika akan dihalau oleh Megaman yang melepaskan tembakan tersebut. Ini satu perkara yang menguntungkan untuk Zerzia. Kalau mereka betul-betul
nakkan kawasan ini, mereka perlu tunjukkan yang mereka mahukan ia, tapi di penghujungnya nampak macam lari balik ke belakang, membuatkan kedua-dua pasukan tak pegang pun kawasan tersebut. Dan Mad Bulls akan berlegar-legar di kawasan yang lebih terbuka, menghantar Tulika untuk mencari sedikit sebanyak info. Circle yang pertama ni tak banyak yang kita dapat lihatkan, jadi mungkin di circle yang kedua itu akan merubah segala-galanya. Untuk DX, Levis, Chua, Parajin dan juga Lamborghini, ini adalah prestasi mereka yang agak baik selepas banyak pertukaran pemain yang berlaku sepanjang tahun ini, dan mereka tetap juga berjaya untuk mengekalkan nama D Xavier sebagai bukan saja kuat di Vietnam, memenang 3 kali champion hat-trick untuk PMPL Vietnam, juga untuk mengekalkan prestasi cemerlang mereka bermain di peringkat global. Tapi sudah pun pasti untuk mengejar top 3 tu, macam kau cakapkan tadi lah, kalau 3 atas tu tak perform dan diorang dapatkan 3 chicken, okay, dia akan naik ke atas. Tapi untuk buat masa ini, pengejaran tersebut sedikit sukar untuk pasukan D Xavier. Ya, betul. Mungkin akan berhempas pulas di survival stage sahaja. Tapi Circle ada sedikit mimik kepada Circle sebelum ini. Adakah akan masih lagi ke arah yang sama? Dan Pancit bahkan tepat. Ya, pancit tayar belakang pula. Ini dah kelemahan bagi seperti yang kita tahu. Alpha 7 akan melakukan satu round over. Sekali lagi Chopper dijatuhkan oleh Stalwart. Kali ini IC yang mendapatkan kejatuhan tersebut. Gaming Gladiators dah pun berundur ke kawasan bawah sedikit. IC melepaskan. Tidak sebenarnya. Dah pun berjaya dapatkan kejatuhan. Dia akan bertenang sebentar, hanya memberikan amaran sahaja kepada Zerzia. Okey, Zerzia, this is your time. Bahasa mudahnya kan. Okey, kalau Circle tarik ke arah dia, ini adalah masa untuk dia dapatkan chicken dinner. Ini sekali lagi peluang diberikan. Sebenarnya saya rasa kan, hari ini secara tidak langsung game ni dah bagi peluang dekat diorang ni 3 kali. Termasuk game ni lah kan. Betul. Sebab di map Sunhawk, map sana diorang ada circle. Maafkan saya, map Erangel. Erangel 1, 2, 3 yang ini. Ya, betul. Erangel pertama diorang ada circle. Erangel kedua, circle itu betul-betul dekat apartment. Erangel yang ketiga juga mereka berada di tengah circle sekarang ini. Saya tak tahu apa lagi yang diperlukan oleh mereka untuk mendapatkan sekurang-kurangnya mata yang baik, memberikan saingan dalam grup hijau ini. Ya, orang kata third time's the charm. Jadi kita akan lihat kan, Zerzia masih memberikan sokongan penuh untuk dapatkan daripada Aceh Tenggara. Tapi satu sebelat berlaku di mana Tian Bali ketika melakukan rotasi, ya, dihabiskan secara terus oleh pemain daripada pasukan Loops. Tian Yu masih dimainkan. YDD tak nampak kelibat, akan dimasukkan untuk dapatkan Tian Mbak waktu ini. Melihatkan banyak kan sekarang pun memulakan rotasi mereka. Satu lagi, kalau kita lihat kan hari yang terakhir ni kan, banyak yang lebih tertumpu untuk main safe, untuk circle-circle awal kan. Mereka lebih rasa macam kita tak perlu untuk push terlampau agresif seperti apa yang kita lakukan pada 3 hari lepas. Dan di hari yang terakhir ni memang nampak jurang gap tersebut ataupun jurang playstyle tersebut daripada agresif ke pasif itu sangat-sangat ketara untuk mana-mana pasukan sekalipun. Tapi yang perlu untuk dititik beratkan, STE dan juga Loops, 3-4 pusingan telah pun dimainkan. Ya, gap mereka semakin rapat di antara nombor 1 dan juga nombor 2. Tapi dengan gap-gap lain dengan tim-tim yang di bawah mereka pun tak sedominan seperti apa yang kita lihatkan pada sebelum ini. Adakah ini salah satu cara untuk menyorokkan strategi ataupun salah satu cara untuk meningkatkan semangat kompetitif tersebut kembali, ataupun mereka memang tak menjumpai tempo ataupun momentum yang mereka dapatkan pada 3 hari yang lalu? Ya, betul. Kalau kita ingat balik, Stalwart banyak jatuh apabila mereka lakukan rotation terlalu lambat kan pada map Erangel hari kedua kalau tak silap saya, ataupun hari, ya betul. Dan sekarang ini mereka dah memperatkan lagi tempo rotation tersebut. Mereka dah ada di kawasan tengah. Mereka dah belajar dari kesilapan. Mereka tahu apa benda yang tak jadi, apa benda yang jadi. Jadi mereka buat balik apa yang jadi tersebut untuk dapatkan kembali mata dan menakluki kembali tangga pertama tersebut. Falcon White dah ada di dalam kawasan school. Dekat apartment ada reject. Ada 3 pasukan sekarang ini. Quest juga berada bersama. Depan mata dia adalah Melis. Ada tembakan juga dari darah berbeza. Mujur
Al-Haji tidak terjatuh. Dan sekarang ini 3 pasukan akan berentap antara satu sama lain. Diperhatikan saja daripada jauh. Di kawasan sekolah The Falcon White terbakar. Al-Haji dikembalikan ke tanah sebentar. Tetapi Lewis akan pegang satu bandage untuk memulihkan kembali nyawanya. Pose dapatkan Al-Haji secara terus. Tianba juga datang dan terus masuk ke dalam kawasan apartmen. Dan mereka cuba mendapatkan pose. Langgar pose begitu saja. Apa yang berlaku untuk pose? Langgar lari terus daripada Tianba yang tinggal dengan 3 orang pemain. Kali ini banyak pasukan melanggar kawasan apartmen ini. Melihatkan di game sebelumnya, tiada siapa pun, bukan tiada siapa, tidak banyak pasukan yang mengutamakan kawasan ini sebagai tempat checkpoint untuk dipilih oleh pasukan mereka. Tapi kali ini, bila macam kita katakan sebelum ini, bila ramai buat revision, perkara yang sama itu akan dilakukan oleh semua pasukan-pasukan lain. Dan sekarang ini terdapat satu kacau bilau berlaku di kawasan apartmen. Satu lagi pembunuhan berlaku dan Kisio akan dapatkan mata singkir tersebut. QZZ dan juga Ren lagi yang tinggal untuk pasukan Tianba. Falcon masih bertenang dalam kawasan school, tapi stand up daripada sudut makan QZZ sebentar tadi meninggalkan Ren yang memang takkan dapat mengangkat kembali rakan beliau yang berada dalam kawasan apartmen tersebut. Satu saja lagi yang berbaki untuk Tianba. Pelanggaran yang tepat, tapi sayangnya tidak menutup sudut yang boleh dilihat oleh pihak lawan mereka. Betul. Mereka belajar daripada kesilapan sebelumnya. Mungkin mereka rasa terlalu mudah jatuh bila mereka berada di luar. Terus langgar apartmen, tapi dalam masa yang sama dah ramai yang berada di dalam kawasan apartmen tersebut. Seterusnya sebenarnya akan memberikan petunjuk untuk circle ini berakhir di mana. Kalau masih lagi di kawasan apartmen, Erangel akan berulang kali kedua. Tetapi di manakah kedudukan pasukan yang lain? Aegon IX berada di kawasan bawah jambatan. Kereta mereka mungkin telah pun dihancurkan oleh Gaming Gladiators dan juga Stalwart yang sedang memerhatikan pergerakan daripada mereka. Tembakan daripada Aegon IX cuba untuk memanjangkan nyawa. Tapi kalau circle tarik ke selatan, mereka dalam kesukaran. Yang itu yang berlaku. Zerzia diberikan circle lagi kali ini. Kata game ini seakan-akan mahu untuk memberikan pertolongan secara tidak langsung kepada mereka. Tetapi mereka ada satu pengejaran yang hampir kepada mustahil. Mereka kena dapatkan semuanya chicken dinner selepas ini kalau mereka mahu ada sedikit pun peluang untuk layak ke survival stage. Ya, satu perkara pula, compound yang Zerzia pegang tu adalah compound yang kita boleh katakan agak famous sebenarnya untuk banyak pasukan langgar dan terus masuk. Jadi kita perlu untuk lihatkan jika Zerzia mampu untuk bertahan ataupun tidak. Tapi waktu ini Alter Ego akan berjumpa dengan Persija Evos. Peperangan saudara sekali lagi di antara dua pasukan daripada Indonesia waktu ini, di mana Zuxi yang telah pun di knockdown sepertinya tidak akan cuba untuk diselamatkan kerana circle yang keempat bakal bergerak tutup dalam masa 10 saat saja lagi. Mad Bulls juga memberikan tekanan kepada Persija Evos. Dan Misery pemain yang terakhir, ya, Zuxi tidak akan diselamatkan. Akan fokus untuk mencari pemain-pemain daripada pasukan Alter Ego. Tapi nampaknya Alter Ego bertindak bijak untuk mengundurkan diri, berikan ruang, tapi masih lagi pihak lawannya di luar zon biru yang keempat ini. Potato dibiarkan di bahagian belakang untuk elakkan apa-apa push yang melulu daripada pasukan lawannya. Tapi Potato perlu untuk berjaga-jaga dan menyediakan kenderaan untuk melarikan diri. Dan tak ada kereta sebenarnya. Potato akan dijemput tapi waktu yang sekarang pihak lawan sudah pun sampai. Link seketika tiba agresif satu mula oleh Potato untuk yang dilakukan pasukan Persija Evos. Tapi nanti waktu ini mungkin akan terlampau jauh. Dua pemain keempat. Ya, betul. Sejauh beliau kejatuhan yang tidak dimaukan oleh mereka. Tapi dalam masa yang sama kejatuhan diperlukan oleh Alter Ego. Mereka mengukuhkan kedudukan mereka. 4-11 terbaik ini. Potato terus saja bergerak ke depan. Tak berjaya untuk dapatkan kejatuhan tersebut. Tapi Rosemary dapatkan kejatuhan seterusnya kepada Persija Evos. Potato langgar saja api itu. Berjaya untuk meratakan terus Persija Evos. Mereka ada 4 penyingkiran sekarang ini. Akan panjat balik bukit tersebut untuk melakukan sebulan sekeliling. Dan sekarang kelima akan muncul saja lagi. Merupakan kejadian pemasukan sukar juga untuk mereka. Diapit daripada dua pasukan yang berbeza untuk tim. Persib akan menekan kemasukan yang seterusnya. Kita akan masih kita akan jadi hampir pertemuan di kuartal yang keempat untuk tim penalti.
Dan Mad Bulls akan berjaya untuk mengeluarkan satu pasukan alter ego akan biari tanggal 15. Dan sekarang ini hanya kekal berdiri tapi perlu untuk beramai pemain daripada pasukan Mad Bulls. Zeri daripada bahagian sebelah bawah. Tulika akan dapatkan Okta. Frozen dan rakan-rakan cuba untuk maju dan mencari pemain-pemain daripada pasukan alter ego yang bertahan sekarang ini. Rosemary diarahkan untuk melarikan diri, mencari lebih banyak mata untuk pasukan beliau di pusingan kali ini. Dan Mad Bulls kelihatan seperti mereka yang akan menang fight di bahagian kawasan timur circle yang keempat. Situasi yang sangat sukar untuk alter ego dan Rosemary akhirnya akan berlalu pergi. Benar, tapi persoalannya Tolward Egg pun masuk ke dalam kawasan mereka di kawasan kecil di bawah tersebut. Dan daripada Egg Egg dapatkan pemain penting daripada dia tangan untuk dibangunkan kembali. Zerzia masih ada Rosemary dapatkan secara terus mungkin saya tidak tapi sekarang saja ada satu game yang baik. Mereka ada circle dan mereka satu-satunya di kawasan compound tersebut. Belum ada pasukan yang mampu ataupun mahu untuk mendapatkan kawasan compound itu. Gaya Gladiator kawasan kosong dekat apartmen yang mereka boleh dapatkan. Dari siapa yang ada di rumah kecil itu. Rumah kecil ini mungkin adalah circle yang seterusnya. Kalau circle ini bukan circle, maka boleh lihatkan 6 pasukan mungkin yang akan bertempiaran lagi sambil berlawan sesama sendiri. Oh, Mad Bulls mengarah langkah mencari DX mungkin di Xavier yang masih lagi di luar kawasan zon selamat tersebut. Tapi kawasan yang diberhentikan oleh Frozen ini tidak begitu baik untuk mereka melakukan sedikit sebanyak scouting, memerhatikan kawasan belakang untuk memastikan tiada siapa yang bakal datang untuk mengganggu. Tapi Lamborghini dan rakan-rakan mereka sedar ada pihak lawan yang cuba untuk mengintai kedudukan mereka dalam kawasan compound waktu ini. Juga ground yang kita boleh katakan kurang baik untuk dimainkan di bahagian hadapan untuk pasukan di Xavier. Di bahagian kawasan lerengan yang di mana mereka akan berada di kawasan yang sangat-sangat terbuka untuk ditembak jatuh oleh Zerzia. Juga dengan pasukan-pasukan yang lain yang berada dalam kawasan department tersebut. Mad Bulls, adakah mereka akan memilih untuk melanggar Zerzia? Itu persoalan terbesar. Tak ada ground nak main belah kanan ni. Terlampau terbuka. Jalan raya ini sahaja yang boleh untuk dimainkan. Itu pun banyak bunker yang perlu untuk dibina dan kenderaan mereka tak boleh diguna pakai. Dan baru circle yang kelima untuk merisikokan segala-galanya di bahagian hujung circle. Zerik akhirnya telah pun berhenti di dalam kawasan selamat yang kelima. Cuba untuk mengasak dan menjatuhkan Parajin, tapi ditembak pula oleh mungkin Levis daripada kawasan yang lebih tinggi. Dan sekarang ini kita lihatkan DX Lamborghini akan cuba untuk keluar daripada kawasan compound tersebut. Levis. Tembakan tepat, tapi sayang Tulika tak cukup peluru. Tukar kepada DB28. Mana pemain yang aku tembak tadi? Kenapa tak dia dapat untuk dijatuhkan? Tetapi untuk Mad Bulls masih situasi yang tegang untuk mereka. Ada kawasan zone tapi terlalu CP untuk dipegang. Adakah mampu untuk bertahan dengan lebih lama? DX akan turun ke bahagian bawah dengan lebih awal. Tidak dapat langsung dijatuhkan oleh pemain daripada pasukan lawannya, tetapi yang lain pula memerhati. Quest Easy akan meletupkan kenderaan dan menjatuhkan satu orang. Mad Bulls selepas DX turun, ini mungkin waktu yang tepat untuk mereka melanggar kawasan tersebut ataupun akan hanya bermain daripada kawasan sebelah atas. Menakjubkan di mana mereka tidak langsung diasak dengan kedudukan mereka yang berada di kawasan terbuka. Mad Bulls sedikit demi sedikit lama-lama sampai ke destinasi mungkin. Perlahan-lahan cuba untuk maju dengan hanya berbekalkan dengan satu kenderaan, melontarkan bom terhadap pihak lawan mereka DX. Dan di Xavier juga mereka sedari pihak lawan di bahagian sebelah kawasan atas tersebut. Frozen berjaya untuk dapatkan satu knockdown. Mungkin ini adalah opening yang diperlukan untuk pasukan lawannya dikejar. Ya, cuba untuk maju ke hadapan tapi Mad Bulls jatuh satu. Di Xavier cuba untuk larikan diri dan tiga-tiganya meletup macam tu saja. Bukan Mad Bulls dapatkan tapi loops daripada Cardozin yang mendapatkan segala-galanya. Ya, betul. Kawasan rumah kecil ini menjadi kawasan rumah bertuah untuk mereka, menambahkan jumlah penyingkiran, mengukuhkan tangga pertama untuk mereka pada ketika ini.
Mad Bulls, tapi selepas ini pergerakan sukar, sangat-sangat sukar untuk mereka. Hanya smoke saja dibaling, mungkin target ke kawasan pokok tersebut. Siap molotov juga dibaling, sementara tadi Stalwart juga kena masuk. Tapi kemasukan ini akhirnya terkena satu tembakan daripada Falcon White. RNJ dengan reinforce scope 3 mencari, tapi Mad Bulls ada kereta melakukan pergerakan secara ramai-ramai, melengahkan lagi kematian mereka. Tapi Chief macam biasa, adakah dia dapatkan kejatuhan tersebut? Tidak, daripada Falcon White sebenarnya yang dapatkan, dan Mad Bulls disingkirkan dengan sangat sekejap begitu saja. Zerzia masih lagi ada dalam perlawanan. Circle masih lagi meliputi kawasan apartmen ini. Dan nampak kayaknya mereka mungkin boleh memanjangkan lagi nyawa mereka. Mungkin ini game yang baik untuk Zerzia. Tapi malangnya Khairul, mereka tak ada penyingkiran lagi. Satu-satunya pasukan tanpa kill point. Yep, bersama dengan Gaming Gladiators yang masih lagi belum menjumpai sesiapa untuk ditembak jatuh. Untuk Gaming Gladiators, diorang satu compound, kedudukan yang lebih selamat. Dan berbandingkan dengan Zerzia, itu dia Erzi telah pun dijatuhkan oleh Loops yang berada di dalam kawasan compound. Walaupun di kawasan low ground, tetap juga dapat untuk menembak jatuh pihak lawan mereka. Sedikit barangan dilontarkan kepada rakan-rakan yang mungkin kekurangan daripada segi loot waktu ini. Banyak menembak untuk pasukan Loops, 5 mata singkir hanya dengan mengeluarkan pihak lawan yang berada di bahagian sebelah kawasan timur sebentar tadi, iaitu DX dan juga pasukan Mad Bulls untuk mereka jatuhkan. STE, satu pondok saja yang mereka ada. Circle yang ketujuh ini akan menjadi segala-galanya untuk pasukan mereka. Tapi Gaming Gladiators, 2 bom tangan dapatkan 3 orang. Satu lagi yang perlu untuk dicari, tapi menghantar Tixi saja untuk mencari Saki bagi pemain daripada pihak lawannya. Adakah ini satu tindakan bijak? Tixi follow up tak ada, dan footsteps adakah tak didengari? Falcon akan dikeluarkan dengan mudah oleh Gaming Gladiators. 4 mata singkir untuk Tixi berseorangan diri. Tapi untuk GG tinggal 2 orang saja untuk mereka menghadapi 4 pasukan lagi yang ada di kawasan apartmen. Ya, benar. Menjadikan betul-betul sekarang ini hanya tinggal Zerzia saja tanpa kill point dalam baki 9 pasukan. Kalau Circle tarik kepada mereka, Zerzia boleh dapatkan pungutan kill yang banyak, tapi itu agak mustahil untuk berlaku kerana 2 orang daripada mereka berada di kawasan bucu-bucu Circle saja. Z dapat bergerak ke depan dengan rakannya. Loops akan menunggu kalau ada pergerakan dilakukan daripada mereka. Malang tidak berbau. Circle tidak bergerak kepada mereka. Apartmen adalah Circle seterusnya. Loops ada sedikit circle, mungkin ada juga jarak untuk mereka bergerak. Ada batu yang mereka boleh pergi, tapi pergerakan seterusnya daripada pasukan-pasukan luar apartmen memang tak boleh pergi mana. Mereka akan ditembak daripada geng-geng apartmen ini. Mereka takkan diberikan kemasukan mudah. Ya, sekali lagi yang daripada timur perlu untuk bergerak. Yang dalam kawasan apartmen ini duduk diam saja dan cari mana pihak lawan yang mampu untuk mereka jatuhkan. Itulah tugas mereka waktu ini. Loops ada 5 mata singkir, tetapi dengan kedudukan mereka waktu ini sangat-sangat sukar untuk melanjutkan lagi kehidupan mereka dalam pusingan yang ke-22. Zerzia cuba untuk bergerak, tapi Alpha 7 menanti pergerakan tersebut. Loops Ayala akan dapatkan Megamind. Macam mana boleh nampak walaupun daripada kawasan low ground dan ada smoke yang menutupi. Terlalu hebat game sense pemain-pemain daripada pasukan Loops yang kini memegang tangga pertama dalam overall rankings kita. RNG akan dapatkan action, peluang, tapi bukan, tak boleh melanggar sebenarnya kawasan Stalwarts. Masih di luar zon yang ketujuh, tapi kenderaan tetap juga dibawa, dipandu laju. Adakah akan melanggar? Tidak, mereka akan berhenti berdekatan dan telah pun mendapatkan kedudukan di dalam circle yang ketujuh. Tapi sayangnya kedua-dua pemain tersebut, wow, dihujani peluru-peluru daripada pasukan yang ada di dalam kawasan apartmen. Satu lagi yang tinggal untuk dicari, dan satu itu juga dikeluarkan begitu saja. Tempat yang ke-8 untuk Zerzia. Ya, satu mata daripada penyingkiran yang mereka dapatkan tak cukup untuk mereka dapatkan best of 11 tersebut. Tapi tidak pula untuk quest. Mereka dah ada 100 mata sekarang ini, 104. Dan mereka kena bergerak. Tidak, sebenarnya mereka dah pun berada di kawasan dalam circle. Yang perlu untuk bergerak adalah Loops, yang sekarang ini dah pun selesa di tangga paling atas, nombor 1 untuk mereka. Stalwart juga telah pun dikeluarkan. Dan kalau circle
lari lagi daripada mereka. Mereka akan terjatuh. Ayalah cuba untuk memberikan tembakan balas. Tapi ini macam satu target praktis daripada ramai-ramai orang membuli mereka yang berada di kawasan luar. Chief boleh dijatuhkan daripada pemain negaranya sendiri. Loops hanya mengira-ngira masa saja untuk terjatuh. Gaming Gladiators dikenakan satu balingan grenade dan kita Tixi berjaya untuk mendapatkan kembali kejatuhan untuk melengahkan lagi kematian daripada Gaming Gladiators. Quest dan juga Gaming Gladiators sebenarnya sekarang ini pergaduhan secara tidak langsung daripada mereka. Alpha 7 masih kekal dalam permainan, mengukuhkan lagi tempat ketiga tersebut milik mereka. Loops dijatuhkan lagi satu, meninggalkan mungkin last guy untuk mereka. Tapi ada satu grenade yang akan dibaling. Semua orang sekarang ini nak dapatkan kill point ini. Kat siapa Loops nak bagi kill ini? Kita nak kena tengok sebenarnya benda ni. Ya, Reject, Quest, Alpha 7. Ketiga-tiga pasukan ini memang memerhatikan Loop saja yang mempunyai satu batu saja untuk mereka guna pakai sebagai tempat teduh untuk circle yang ke-8. Tapi Gaming Gladiators 2 lawan 1 bersama dengan CEO later, Mr. MVP untuk Melis Esports akan cuba untuk dibakar hidup-hidup. Tapi dia lari balik ke bahagian belakang dan dia akan dihabiskan oleh Gaming Gladiators ke tempat yang ke-6 untuk Melis. Gaming Gladiators naik satu anak tangga. Quest mungkin akan mampu untuk menolak Alter Ego turun ke tangga yang ke-12 jika mereka dapat untuk mengutip lebih daripada 6 mata. Lagi dalam pusingan kali ini, Loops akan jatuh ke tangga yang ke-5. 4 pasukan yang berbaki dan keempat-empat ini penghuni Pangsapuri daripada awal lagi. Betul. Satu pergaduhan sekarang ini under strata law untuk kita tengokkan siapa yang akan dapatkan empunya apartmen. Di kawasan paling tengah adalah Reject Tokyo. Jadi adakah akan ada kemenangan yang seterusnya untuk pasukan daripada Jepun ini? Alpha 7 mahu untuk mengukuhkan top 3 tersebut dan mereka sedang melakukan kerja dengan sangat bagus. Gaming Gladiators sekarang akan menunggu saja pergerakan dilakukan. Reject Tokyo melihatkan banyak kepulan asap yang berlaku di kawasan luar apartmen. Masing-masing mahu untuk mendapatkan kawasan paling tengah tersebut untuk melengahkan Blue Zone itu menghimpit mereka daripada tepi. Reject Tokyo 4 menunggu. Grenade dipegang oleh kesemuanya kecuali Lufa yang sedang melepaskan tembakan rambang. Alpha 7 tindakan proaktif mungkin akan berjaya. Reggie dapatkan tidak. Grenade yang kedua akan dibaling. Mungkin akan merendahkan nyawa Meku lagi sekali. Dia masih lagi menunggu. Reject masih kekal dengan 4 orang. Grenade lagi akan dibaling. Sky dipegang oleh Kante. Cuba untuk merupakan kejatuhan. Lufa terjatuh di tangan Tixi. Alpha 7 cuba untuk dicari satu. Dapat satu. Mencari yang kedua. Kante penglihatan jelas sekarang ini untuk diperlihatkan Alpha 7. Tapi adakah dia akan berjaya untuk dapatkan mereka? Ya, sayang untuk Alpha 7 terlalu awal melontarkan smoke sebentar tadi, menyebabkan Quest akan nampak pemain-pemain mereka yang berada di kawasan terbuka tersebut. Tapi waktu ini bermain dalam kawasan smoke adalah Reject. Bom tangan daripada Duelo meletupkan rakan beliau sendiri iaitu Reggie. Sayang untuk Reject. 2 dah pun jatuh, tinggal Sarah. Tapi Sarah berjaya untuk melunaskan tanggungjawab mengeluarkan Gaming Gladiators selangkah yang keempat. Tapi Alpha 7 2 pemain sampai masuk dalam kawasan Pangsapuri waktu ini, berbaki dengan Revo dan juga Mafioso. Cuba untuk menjatuhkan pasukan Quest yang mempunyai number advantage yang paling tinggi. Tapi tak lama lagi, perlu untuk melompat turun. Circle yang ke-9 di belakang Kante saja. Pelan-pelan cuba untuk maju ke hadapan. Senap adakah tidak dilihatkan oleh Fahidan untuk dihabiskan secara langsung. Akhirnya smoke akan dibuka oleh Quest yang mungkin bakal melompat turun tak lama saja lagi. Senap akan dipegang oleh Mafioso tapi macam tak sempat, dipanggil lagi masuk dalam rumah. Circle mengejar sekarang ini. 3 pasukan yang berbaki perlu untuk bertarung dari satu bangunan yang sama. Ya, benar. Reject Alpha 7 satu dah pun turun untuk dia masuk dalam kereta ke? Dan sekarang ini Alpha 7 salah seorang dari mereka akan terjatuh. Conte juga terjatuh dan sekarang meninggalkan Fahid dan bersorangan untuk Quest. Dia akan turun ke bawah. Sarah cuba untuk melepaskan tembakan. Quest adakah akan ada pengulangan Chicken Dinner? Dapatkan rupa-rupanya. Dan Quest untuk Chicken Dinner yang seterusnya daripada mereka. Ataupun sebenarnya siapa? Reject Oh. Akhirnya di dalam situasi yang paling sukar sebenarnya nak dibandingkan dengan situasi-situasi yang lain, mereka terlepaskan Chicken Dinner. Ini bermaksud mungkin mereka menyukai kesukaran tersebut untuk mendapatkan kemenangan. Kali ini tak terlepas, cuba nak high five dengan Marshall. Akhirnya dibalas kembali. Reject Tokyo, Chicken Dinner untuk pasukan mereka